Perkampungan Melayu di Amerika Selatan yang tidak diketahui. Mungkin korang pernah dengar tentang perkampungan Melayu dan kehidupannya luar dari Nusantara. Contohnya yang ada di Arab Saudi, Sri Lanka, malah di Afrika Selatan. Dan berdasarkan kajian, tak hairanlah Melayu ada di serata dunia disebabkan pelayaran orang Melayu zaman dulu ke serata tempat. Tapi, selain daripada pelayaran, ada juga bahasa Melayu yang terpaksa berhijrah disebabkan penipuan pihak penjajah Belanda terhadap mereka suatu masa dahulu. Maka, terhasillah sebuah perkampungan yang terletak jauh dari selatan Amerika, sebuah republik yang bernama Suriname. Terletak jauh di Amerika Selatan, Suriname merupakan sebuah republik yang mana penduduknya bukan saja terdiri daripada Latin, tetapi juga kebanyakannya daripada Afrika, Hindustan, Cina, malah Melayu yang berketurunan Jawa. Kisahnya bermula sekitar abad ke-19, bila mana terdapat kekurangan pekerja di Suriname disebabkan sistem perhambaan yang dihapuskan pada Julai 1863. Orang British buat kesilapan bila mereka mula-mula datang. Mereka ingat orang Melayu dari dulu lagi adalah petani. Bukan. Orang Melayu itu adalah pedagang. Mereka duduk di kawasan pantai. Pada tahun 1885, orang di New York sudah kenal orang Melayu. Mereka panggil orang Melayu sea nomads. Mereka sudah sampai ke situ dan sampai ke Madagaskar di Afrika. Kerana perdagangan itu, bahasa Melayu kemudian begitu berpengaruh. Kalau baru-baru ini kerajaan Indonesia mengumumkan pemindahan ibu negara mereka dari Jakarta ke Kalimantan disebabkan populasi yang padat. Anda kena tahu yang pada masa zaman 1800 lagi, kepadatan penduduk di Kepulauan Jawa sendiri dah amat tinggi pada waktu itu. Nak pula dengan pelbagai bencana alam yang terjadi termasuklah letusan gunung berapi menjadi salah satu sebab mereka dipujuk untuk bekerja di Suriname. Mungkin disebabkan keadaan di sana yang lebih kurang di Nusantara yang menyebabkan Melayu dari Kepulauan Jawa ini dibawa ke Suriname. Nak pula tanaman di Suriname ni tak jauh beza pun dengan Nusantara. Contohnya penanaman tebu, koko dan kopi, dan ada juga bekerja di peleburan bausik. Disebabkan sistem perhambaan dah dihapuskan, jadi Belanda perlu membayar pekerja Melayu tadi, tapi bersyarat sebagai buruh kontrak. Gaji yang diterima pula adalah sangat murah walaupun untuk masa itu. Pekerja lelaki 16 tahun ke atas adalah sebanyak 60 sen sehari, manakala pekerja perempuan 10 tahun ke atas adalah sebanyak 40 sen sehari. Takkan Melayu hilang di dunia? Tapi sampai bila? Kalau nak diikutkan, mereka berada beribu batu jauhnya dari Nusantara, malah di benua yang berlainan. Walaupun selepas beberapa generasi yang tinggal di sana, nampaknya budaya dan identiti mereka masih dikekalkan dengan menjadikan bahasa Melayu dan Jawa sebagai bahasa pertuturan dalam keluarga. Pakaian batik, alat muzik, malah ilmu pertahanan diri, iaitu silat, yang diperturunkan secara turun-menurun dari nenek moyang mereka. Selain itu, adab dan budi bahasa mereka yang begitu tinggi menjadikan mereka sangat disegani oleh masyarakat lain di sana. Bak kata Hang Tuah, takkan Melayu hilang di dunia. Kalau ikut darah yang mengalir dalam badan, Melayu yang merupakan pengembara dan pelayar sudah berada di seluruh pelosok dunia. Tapi persoalannya, bagi mereka yang masih di Nusantara pula, sejauh manakah kita mahu mempertahankan warisan dan budaya bangsa kita agar tidak hilang di telan zaman? Jangan lupa subscribe dan share.